Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 12 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menegaskan kerajaan Sarawak terus memberi tumpuan terhadap pembangunan yang lebih adil dan saksama serta lebih bermakna kepada rakyat semua tanpa mengira keturunan kaum dan kepercayaan agama. Dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2021 pada Rabu, beliau menegaskan hal-hal berkaitan politik seharusnya diasingkan daripada perkara yang remeh-temeh, khususnya agenda pribadi dan kepentingan kumpulan. Jelasnya usaha perlu diteruskan bagi pembangunan sosio-ekonomi untuk menaikkan pencapaian ke tahap yang lebih tinggi lagi sejajar dengan agenda negara untuk mencapai status negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 dan seterusnya. Dalam perutusan sama, beliau percaya rakyat Sarawak akan terus patuh kepada peraturan yang sedia bagi mengekang penularan COVID-19 sekaligus mengukuhkan kestabilan politik yang menjadi asas pembangunan sosial ekonomi. Mengulas lebih lanjut, beliau berkata kerajaan Sarawak telah melaksanakan plan-plan pembangunan jangka panjang untuk merealisasikan cita-cita menjadikan Sarawak sebagai negeri yang paling makmur dan berjaya menjelang tahun 2030. Dalam pada itu juga, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Sarawak, khususnya masyarakat Islam yang meraihkan perayaan tersebut. Berita seterusnya, seramai 3,408 orang telah menjalani ujian calitan di Pusat Sehenti COVID-19 setakat ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,407 orang telah mendapatkan ujian calitan daripada pasukan bergerak, manakala 84 orang terdiri daripada mereka yang mempunyai gejala. Selain itu, 1,101 orang lagi melibatkan mereka yang mendapat perintah kuarantin dan 335 orang telah mendapat arahan mendapatkan ujian dan 2 individu yang telah dikenakan kompaun. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas, telah meninjau operasi dan aktiviti harian ke Pusat Sehenti COVID-19 dan Pusat Penilaian COVID-19 di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Padungan pada Rabu. Dato' Ahmad Douglas turut diiringi oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU dan Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Dato' Bandar MBKS Dato' Wee Hong Seng dan Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Dato' Dr. Chai Kin Chung. Selain itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amal Jaon Samion diiringi oleh timbalannya Dato' Ik Pahon Jo Ik juga melakukan lawatan ke pusat tersebut. Sementara itu, Penyelaras Pusat Sehenti COVID-19 Kuching Dr. Norman Lu memberitahu lebih 300 sampel diperolehi setiap hari. So right now we have around 300 to 400 people per day, which either they come for swab test, they walk in, or some are by appointment, those with close contacts. So right now it's quite heavy usually, quite a lot of people in the morning. Evening usually our people coming in will be lesser compared to the morning time. Bercakap ketika ditemui UKAS, beliau memaklumkan para pegawai perubatan bersedia di setiap 3 laluan yang disediakan bagi memudahkan pengurusan proses ujian calitan. Selanjutnya, Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya meneruskan tradisi menganjurkan program sumbangan kasih menjelang Syawal Jemoreng pada sambutan kali ini. Uniknya, sumbangan tersebut bukan hanya untuk penduduk beragama Islam, malah turut melibatkan kaum dan agama lain yang jelas membuktikan perpaduan masyarakat harmoni di kawasan itu. Untuk 3 tahun berturut-turut, kita mengadakan agihan daging sebanyak 10 tan kepada lebih kurang 5,000 ketua isi rumah di bawah DUN N44 Jemoreng sebagai suatu santunan kepada semua ahli keluarga penduduk yang berada di kawasan ini sempena menyambut Aidilfitri yang akan tiba tidak lama lagi. Agihan ini membabitkan semua penduduk tanpa mengira agama dan kaum.
Di bawah DUN N44 Jemoreng, kita ada penduduk beragama Islam, beragama Kristian dan ada yang beragama Likau. Di samping itu, agihan ini bukan hanya untuk penganut agama Islam dari kalangan Melanau dan Melayu. Ia turut membabitkan agihan untuk kaum Iban, kaum Cina yang berada di kawasan ini. Bercakap kepada UKAS ketika ditemui semasa program tersebut di Masjid Daerah Matu pada Selasa, beliau menambah suasana Hari Raya pada tahun ini amat berbeza dengan pematuhan SOP COVID-19 yang ketat, namun sambutan itu diraih dengan kesyukuran dan kegembiraan. Sementara itu, Tuan Rumah Raya Menaul mengucapkan terima kasih kepada Dr. Juanda yang mengagihkan sumbangan Hari Raya itu kepada masyarakat Iban di kawasan berkenaan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dato' Juanda Haji Jaya kerana memberikan sumbangan ini kepada kami penduduk masyarakat Iban walaupun kami tidak menyambutnya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau kerana beliau memberikan agihan ini kepada kami dengan seikhlas-ikhlasnya. Sekian, terima kasih. Kapitan Lau Aisian turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Juanda di atas keprihatinan dan semangat perpaduan sebagai wakil rakyat di kawasan mereka. 我是 Kapitan Lau Aisian，真係感謝為俾我人牛吧，即是講我人無做飯啊呢，但人了都有本掉，感謝為俾。 Bagi Ketua Kaum Nazim Bahani dan Ketua Kaum Hapsah, sumbangan tersebut yang merupakan sumbangan kali ketiga amat bermakna kepada mereka menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana baharu pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya KK Nazim bin Bahani dari Kampung Sok Matu. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Juanda bin Haji Jaya Adun N44 Jemoreng atas sumbangan daging lembu sempena Syawal yang akan menjelang tiba. Dan ini adalah merupakan sumbangan beliau kali ketiga. Assalamualaikum. Saya KK Hafsah daripada Kampung Tian, mewakili penduduk Kampung Tian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Juanda bin Jaya Adun N44 Jemoreng, dan alhamdulillah lah tahun ini kami telah menyiapkan agihan daging lah untuk kami meraihkan Aidilfitri untuk 2021. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk. Berikut pula, seramai 291 penduduk Kampung Sagah Jalan Sungai Tengah Matang tampil menjalani ujian saringan COVID-19 dalam operasi pengesanan kes aktif ACD. ACD kali kedua di kampung itu dilaksanakan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau di Dewan Kampung Sagah. Operasi tersebut melibatkan seramai 25 petugas kesihatan dari PKD Bau dan PKD Kuching. Sebelum ini, JPBN Sarawak telah mengumumkan PKPD dilaksanakan di Kampung Sagah bermula 30 April hingga 13 Mei ini. Beralih ke laporan seterusnya, setelah menilai situasi semasa COVID-19 di Sarawak, garis panduan SOP sambutan Hari Raya Aidilfitri dipindah dengan hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja. Melalui temu bual bersama beberapa orang awam yang ditemui oleh wartawan UKAS pada Selasa, pelbagai respon dikongsikan oleh mereka susulan daripada pengumuman tersebut yang agak mengejutkan mereka. Dalamnya ada pros and cons lah. Yang prosnya hanya untuk mengekang wabak tu lah, sebab day by day nya makin naik lah. And then yang ngarap hati lah. Tapi so far, apapun doa yang terbaik lah untuk negeri Sarawak kita tu, insyaAllah. Tapi mun satu hari ajak kira okey lah, sebab umat Islam tu semua rayaan pun mesti sambutkan nak. Tapi benar lah, badan yang menasih satu hari di hari raya ya te. Nak beli baju, nasib pun beli baju sepasang aja. Te ke segi raya aja, nasib lah. Tapi kuih dah lah banyak dah beli, air dah banyak beli dah. Okey lah juga. Ya, untuk mengira satu silaturahim untuk keluarga. Kedua, kita mengikut SOP yang ditetap oleh Menteri. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.